Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan membincangkan lagi masih dalam topik pengeluaran, ya. Tapi hari ini Cikgu akan fokus kepada subtopik jenis-jenis pengeluaran. Okey. Okey para pelajar, untuk tajuk ini ya kita telah pun selesai ya sebelum ini, kelas yang sebelum ini cikgu telah pun bincangkan tentang bahagian reka bentuk pengeluaran. Okey, untuk kali ini cikgu akan memfokuskan pula kepada jenis-jenis pengeluaran. Okey, seperti yang kita sedia maklum untuk subtopik kedua ini ya, subtopik perancangan pengeluaran, dia ada 4 anak topik lah. Antara lainnya ya yang akan kita lihat lagi selepas ini adalah berkaitan dengan susun atur proses pengeluaran dan juga berkaitan dengan lokasi kilang. Okey, ini 4 lah. Tapi yang pertama ini cikgu sudah bincangkan sebelum ini, dan untuk kali ini cikgu akan tumpukan kepada jenis-jenis pengeluaran. Okey, untuk tajuk jenis pengeluaran ini ya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu apakah objektif yang ingin kita capai. Ya, cikgu harap selepas sesi PDP kita ini ataupun selepas perkongsian ini ya, cikgu harap para pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis pengeluaran yang ada ya dalam aktiviti pengeluaran sesebuah organisasi. Okey, untuk jenis pengeluarannya, kita ada beberapa jenis pengeluaran. Satu yang dinamakan pengeluaran secara tempahan. Okay, yang kedua, pengeluaran secara massa. Okay, dan yang ketiga dinamakan pengeluaran secara berkelompok. Apakah ketiga-tiga jenis pengeluaran ini? Okay, kita akan lihat satu persatu. Okay, pertama kita akan lihat dahulu apa itu pengeluaran secara tempahan. Ya, ataupun apakah yang dinamakan pengeluaran secara tempahan. Okey. Maksud pengeluaran secara tempahan di sini adalah ya aktiviti pengeluaran dan penghasilan produk mengikut spesifikasi dan ciri-ciri yang dipersetujui oleh pelanggan. Ya, secara tempahan. Maknanya pelanggan tempah baru kita keluarkan. Jadi, dia ada ciri yang unik, tidak sama dengan produk ataupun perkhidmatan lain yang terdapat di pasaran. Okay, antara ciri pengeluaran secara tempahan adalah memerlukan masa yang lama untuk disiapkan, ya, kemudian memerlukan modal yang besar, kemahiran yang tinggi ataupun memerlukan kepakaran dalam sesuatu bidang untuk menyiapkan ya aspek tersebut. Okay, seterusnya, memerlukan penggunaan teknologi yang canggih, okay, dan akan dikeluarkan dalam kuantiti yang kecil. Okay, sebab biasanya untuk pengeluaran secara tempahan, dia dikeluarkan apabila terdapatnya tempahan daripada pelanggan. Ya, kita akan keluarkan mengikut apa yang pelanggan mahukan. Sebab itu kuantiti yang terlibat ataupun jumlah yang dikeluarkan adalah kecil. Ya, dia tidak sama macam pengeluaran-pengeluaran yang lain. Iaitu antara ciri-ciri pengeluaran secara tempahan. Okey. Kemudian satu lagi cirinya adalah dihasilkan selepas mendapat tempahan. Ya, maknanya apabila ada tempahan baru kita hasilkan produk ataupun perkhidmatan tersebut. Okey, contoh di sini ya seperti pembinaan rumah, tempahan baju. Okey, yang contoh yang paling biasa adalah tempahan bajulah ya kalau para pelajar perasan. Contoh kalau kita mau tempah baju yang lain daripada yang lain, ikut apa yang kita mau. Okey, contoh fashion yang kita mau, ukuran yang kita mau. Okey, kemudian aksesori yang kita mau.
Ya, jadi penjahit baju ya ataupun pereka baju dia akan keluarkan apa yang kita mahulah, baju yang seperti yang kita minta, spesifikasinya seperti yang kita minta. Okay, itu untuk pengeluaran secara tempahan. Okay, yang kedua dinamakan sebagai pengeluaran secara massa. Apa pula pengeluaran secara massa? Okey, untuk pengeluaran secara massa ya, pengeluaran ini adalah pengeluaran secara berterusan, berulang dan secara besar-besaran dengan jumlah pengeluaran yang besar. Okey, namanya pun juga massa. Massa maksudnya secara banyaklah ya. Okey, ciri-ciri pengeluaran secara massa. Produk yang dikeluarkan adalah seragam, maknanya sama. Okay, pengeluaran dalam satu barisan panjang. Okay, berterusan 24 jam biasa operasinya. Okay. Kemudian melibatkan penggunaan mesin dan cendera yang dikawal oleh komputer. Okay, dan lebih kepada barang keperluan harian. Okay, itu untuk pengeluaran secara massa yang dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Ya, berterusan 24 jam beroperasi. Okey, contohnya pengeluaran minyak masak, gula. Ini dalam kategori pengeluaran secara tempahan. Okey, yang ketiga adalah pengeluaran secara kelompok. Apa pula pengeluaran secara kelompok? Ya. Proses pengeluaran produk mengikut kehendak dan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Okey, macam lebih kurang sama untuk pengeluaran secara tempahan kan. Tetapi dia ini mengikut kelompok-kelompok yang sama. Okey, cirinya dikeluarkan dalam kuantiti yang sederhana, ya. Standard ataupun spesifikasi ditentukan oleh pelanggan. Okay, kemudian produk mempunyai fungsi yang sama. Okay, pengeluaran mengikut kelompok dan diikuti oleh kelompok yang lain. Okay, peralatan disusun bagi mengeluarkan produk yang berbeza. Okay, contohnya dalam pencetakan buku, pengeluaran kek. Okay, cikgu ambil contoh pencetakan buku lah. Ya, pencetakan buku ni dia bukan saja mencetak buku. Ya, mungkin dalam aktiviti pengeluaran pencetakannya dia ada majalah. Ya, dia ada surat khabar. Maknanya dalam kelompok yang sama iaitu pencetakan. Tetapi produk yang dia keluarkan ini adalah berbezalah juga. Cuma dia dalam kategori yang sama. Okey, boleh faham ya para pelajar? Itu untuk pengeluaran secara berkelompok. Okey. Keywordsnya adalah pengeluaran dalam kelompok tertentu. Okey para pelajar. Ini contoh soalan 2014 bagi anak topik jenis pengeluaran. Dia pernah keluar dalam soalan 2014 SPPM sebenar. Okey, soalannya, terangkan jenis pengeluaran yang sesuai untuk jambatan dan majalah. 6 markah. Jadi, dengan kata tugas terangkan, ya, dengan 6 markah maknanya 3 markah untuk jambatan, 3 markah untuk majalah. Okay. Apa yang perlu pelajar buat adalah pertama kita kena kenal pasti kata tugas. Okay, ini dia punya kata tugas. Yang ini adalah apa? Ini adalah kehendak soalan. Okay, kemudian yang ini adalah dia punya situasi yang diberi. Ya, dia mau kamu terangkan mengikut jenis pengeluaran untuk jambatan dan majalah, dan ini adalah jumlah markah yang diberi. Okay, ini kita namakan sebagai apa? Sebagai analisis soalan. Maknanya setiap kali pelajar menjawab soalan ataupun mendapat soalan, tolong analisis dahulu soalan tersebut. Ya, apa kata tugasnya, apa kehendak soalannya, apa situasinya, dan berapa jumlah markah yang diberikan. Okay, cadangan jawapannya. Jenis pengeluaran yang sesuai bagi produk yang berikut adalah, ini kita namakan sebagai apa? Sebagai ayat pendahulu. Ya, para pelajar kena ingat, pastikan ada ayat pendahulu diletakkan. Okey, 1,
bincangkan dulu ataupun terangkan dahulu untuk jambatan. Jangan campur aduk jawapan kamu. Okey, bincang dahulu untuk aspek jambatan. Okey, untuk jambatan, ya, jenis pengeluaran adalah mengikut tempahan. Produk dihasilkan selepas mendapat tempahan daripada pelanggan dan mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Okey, kemudian baru bincangkan tentang majalah. Ya, majalah pengeluaran secara berkelompok merujuk kepada pengeluaran yang mempunyai fungsi yang sama ataupun seragam dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Okay, oleh kerana dia 6 markah, maksudnya para pelajar kena bagi 3 huraian. Okey, boleh para pelajar? Okey, jadi setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan anak topik dalam subtopik kedua bab pengeluaran, iaitu jenis-jenis pengeluaran. Ya, jadi cikgu harap para pelajar boleh faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Ada 3 jenis pengeluaran, iaitu secara tempahan, secara masa dan secara berkelompok. Okey, sampai jumpa lagi untuk di video-video yang akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi untuk melihat video cikgu.